Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar tentang sistem saraf manusia dalam sains tahun 6. Apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini? Iaitu murid upaya mengenal pasti jenis sistem saraf, memerihalkan sistem saraf pusat dan fungsinya, menyatakan fungsi sistem saraf periferi, upaya meramalkan keadaan yang berlaku jika sistem saraf periferi tidak berfungsi dan murid juga upaya menjana idea cara menjaga sistem saraf. Murid-murid, semasa murid-murid tahun 4, murid-murid telah belajar dalam tajuk gerak balas terhadap rangsangan. Okey, tajuk itu ada kaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Manusia murid-murid bergerak balas terhadap rangsangan apabila keadaan menjadi bahaya. Dan bagaimana pula kamu boleh bernafas secara automatik. Semua tindakan atau gerak balas dikoordinasikan oleh satu sistem dalam tubuh kita, iaitu sistem saraf. Sistem saraf terbahagi kepada dua, iaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf periferi. Sistem saraf pusat terdiri daripada otak dan juga saraf tunjang. Sistem saraf periferi pula terdiri daripada rangkaian saraf yang berada di seluruh tubuh badan kita dan sistem ini dikawal oleh sistem saraf pusat. Sistem saraf kita berfungsi mengawal dan mengkoordinasikan fungsi organ pada tubuh badan kita, mengesan dan bergerak balas terhadap rangsangan, dan yang ketiga, berkomunikasi dengan tubuh melalui penghantaran isyarat. Fungsi otak mengkoordinasikan tindakan. Ada dua jenis tindakan di sini, iaitu tindakan terkawal seperti menari dan makan, dan juga tindakan luar kawal seperti degupan jantung. Kita lihat tindakan luar kawal. Apakah itu tindakan luar kawal? Tindakan yang luar kawal adalah seperti contoh pencernaan, pernafasan dan juga degupan jantung. Murid-murid, mari kita fahami bagaimana aliran isyarat yang dikawal oleh sistem saraf. Apabila organ diri kita menerima rangsangan, contoh muzik, maka telinga kita akan menghantar isyarat ke otak untuk diterjemahkan dan tubuh badan kita akan bergerak balas terhadap rangsangan. Murid-murid, kita lihat sini contoh yang kedua. Apabila deria kita menerima rangsangan. Rangsangan di sini diterima oleh deria mata dan hidung. Isyarat ini akan dihantar ke otak melalui saraf tunjang. Dan dari otak, maklumat ini diterjemahkan, dihantar ke organ atau bahagian tubuh yang terlibat untuk bergerak balas. Jadi dapatlah kita fahami di sini bahawa tindakan terkawal ialah tindakan yang disedari di bawah kawalan kita, manakala tindakan luar kawal ialah tindakan yang berlaku tanpa disedari. Murid-murid, sekarang kita akan pelajari tentang tindakan refleks. Tindakan refleks terhasil dari rangsangan yang diterima daripada tubuh. Deria, seperti organ deria kita iaitu mata, telinga, hidung, kulit dan juga lidah akan menerima rangsangan ini. Dan rangsangan ini dihantar melalui seluruh rangkaian saraf yang bersambung dengan saraf tunjang. Saraf tunjang pula bersambung dengan otak. Dan maklumat ini dibawa oleh saraf tunjang ke otak untuk diterjemahkan dan dari otak akan dihantar ke seluruh tubuh untuk bergerak balas. Saraf tunjang mengawal sebahagian daripada tindakan refleks. Murid-murid, bagaimanakah tindakan refleks berlaku? Apabila organ deria menerima rangsangan daripada persekitaran, isyarat ini akan dihantar ke sistem saraf pusat.
Di sistem saraf pusat, iaitu otak, isyarat ini akan diterjemahkan dan dihantar ke seluruh tubuh atau anggota badan yang terlibat melalui sistem saraf periferi untuk bergerak balas. Dan tempoh isyarat ini sangatlah singkat. Murid-murid, apa akan berlaku jika sistem saraf kita gagal berfungsi? Pertama, keadaan yang dinamakan sebagai Bell palsy, iaitu keadaan apabila kawalan otak muka mengalami gangguan dan menyebabkan separuh daripada bahagian muka kita menjadi herot. Keadaan ini berlaku apabila saraf periferi di bahagian muka rosak. Dan pesakit juga mengalami kesukaran untuk senyum dan menutup mata. Masalah yang kedua ialah masalah keseimbangan tubuh. Kerosakan saraf periferi di bahagian kaki menyebabkan kita hilang keseimbangan ketika berjalan. Murid-murid, apakah yang perlu kita lakukan untuk menjaga sistem saraf kita? Pertama, murid-murid perlu makan makanan yang seimbang, elak minuman beralkohol, tidur yang cukup, memakai alat pelindung tubuh dan menjalani aktiviti harian dengan postur tubuh yang betul. Seperti dalam rajah yang cikgu tunjukkan di bawah. Dan itu sahaja daripada cikgu. Cikgu harap murid-murid telah faham tajuk sistem saraf. Sekian, terima kasih. Bye.